Yang ini pula buah betik. Kalau buah betik ni senang nak buat ayat. Nampak dah buah betik? Nampak. Okey, ada juga yang dia. Okey ya, tengok sini. Buah betik. Okey. Awak tengok dengan mata awak boleh senang nak buat betik ni. Dengan mata awak boleh tengok saiz dia. Besar dia, saiznya besar, kecil. Kemudian saiz yang boleh diukur, tu dipanggil pemerhatian. Kemudian kita tengok kepada berat dia. Boleh kita timbang, kita boleh tengok kan berat dia kan. Kemudian kita boleh tengok kepada lebar buah tu, panjang buah tu. Kita boleh ukur. Pemerhatian ni adalah kuantiti yang boleh diukur seperti ketinggian, berat, saiz, besar, kecil, panjang, pendek. Jadi yang itu kita boleh ukur. Baik, sekarang ni cuba tengok kepada bentuk buah tu. Macam kalau awak nak buat ayat buah A, contohnya yang ni. Yang ni A, yang kecil sikit ni A, yang besar sikit ni B. Awak boleh buat ayat pemerhatian, iaitu tentang saiz. Saiz buah A kecil berbanding buah B. Apa yang sebut dua kali saiz? Saiz buah A kecil berbanding buah B. Ataupun nak sebut, nak tinggal perkataan saiz dan buah pun boleh. Saiz buah A kecil berbanding B. Dah boleh diterima dah jawapan tu, makan penuh dah. Kemudian tengok pula kepada warna kulit. Warna kulit buah A ni yang saya letak anak panah ni, warna kulit buah A kekuning-kuningan berbanding warna kulit buah B kemerah-merahan. Ataupun nak guna perkataan kehijau-hijauan. Maknanya awak dah tahu pemerhatian awak bahawa buah yang kuning tu masak, buah yang hijau tu belum masak. Okey. Permukaan kulit. Permukaan kulit B pula kita nak buat yang besar ni. Permukaan kulit buah betik B kasar berbanding permukaan kulit buah A. Maksudnya awak tahu buah A licin, tak payah sebut dah. Awak tahu dah yang ni kasar, yang ni licin. Awak nak buat yang A licin, yang B kasar, boleh. Pemerhatian dia kena tulis secara berbanding. Kalau tak ada berbanding, boleh juga. Tapi tengok keadaan. Kalau betul-betul tak ada berbanding, tak ada dua gambar, maksudnya tak berbanding. Okey. Baik, warna isi. Awak boleh beritahu juga. Warna isi buah A kekuning-kuningan, warna isi buah B masih lagi berwarna keputih-putihan. Tak. Awak nak guna perkataan berbanding di situ, satu warna kekuning-kuningan berbanding buah B. Okey, baik. Bilangan biji, mana yang lebih banyak? Bilangan biji B lebih banyak berbanding A. Okay. Ataupun katalah betik A ni dia walaupun dia kecil tapi biji dia tak banyak. Jadi awak boleh beritahu bilangan buah betik A, bilangan biji betik A sedikit berbanding B. Tak payah guna perkataan betik lagi, tak payah guna perkataan buah, tinggalkan sebab orang dah faham dah. Bila kita dah sebut betik, orang dah faham dah. Sebut A, sebut B je. Okey, bau pula. Kita menghidu dengan hidung, kita nak buat perkataan pemerhatian untuk bau. Betik mana yang berbau sedap? Sedap kita tak boleh cakap sedap sebab lidah makan. Kita kena tukar perkataan sedap tu, bau sedap, tak boleh bau sedap, rasa sedap. Jadi kita kena kata bau dia, buah-buahan biasa berbau harum. Wangi. Wangi. Buah yang masak biasanya kita tahu dia berbau harum. Baik, itu menarik perhatian binatang-binatang. Jadi kita akan bagi tahu bahawa bau buah betik B lebih harum berbanding A. Kita tak guna dalam perkataan betik A. Kita tak guna dalam perkataan buah betik. Kita kata sekali lagi bau buah betik B harum berbanding A. Okey? Okey, baik.
sekarang kita tengok pula rasa. Rasa buah petik mana yang sedap? Kalau kita ambil 4. A, B, C, D. C ni besar. Awak rasa petik mana yang sedap? Yang besar. Dalam mikrofon kalau nak jawab. Yang besar. Yang besar. Okey. Ada tak yang kecil pun sedap berbanding yang besar? Yang besar tawar. Ada tak? Ada juga kan? Okay, sekarang macam mana nak buat ayat dia? Ada. Kita kena bagi tahu. Guna perkataan apa dulu? Guna perkataan apa dulu nak guna? Nak tulis perkataan apa dulu? Mula-mula sekali. Apa yang boleh diperhatikan di situ? Dengan lidah. Rasa. Baik, kita rasa dengan lidah. Okay, kita merasa dengan lidah. Kita guna dalam perkataan rasa. Rasa buah petik C lebih sedap berbanding petik A, B dan D. Ataupun kita nak guna perkataan, ganti perkataan A, B dan D tu kita tukar lain-lain. Kita guna perkataan, kita buat ayat rasa buah petik C lebih sedap berbanding yang lain. Ya? Sekali lagi cikgu beritahu. Ulang. Rasa buah petik C lebih sedap berbanding yang lain. Kalau nak beritahu setiap satu, rasa buah petik C lebih sedap berbanding A, B dan D. Okey. Baik, jelas ya? Baik. Sekarang kita pergi kepada modul. Okey, sekarang buka modul. Soalan awak tu? Okey. Nampak tak modul? Nampak tak Mi? Baik, tengok sini cikgu akan highlightkan perkataan yang penting untuk membuat pemerhatian. Buka modul ya. Okey. Okey, muka surat akhir sekali. Muka surat 28. Muka surat 16 buka awak ni. Yang akhir sekali modul 6, tulis modul 6. Kemahiran membuat pemerhatian, membuat inference dan menilai. Hebat tu menilai. Baik, bagaimana nak membuat pemerhatian? Tadi cikgu dah terang iaitu kena perhatikan gambar berdasarkan stimulus iaitu gambar ataupun kalau dia bagi graf ataupun kalau dia bagi jadual ataupun kalau dia bagi maklumat. Okey. Jadi awak boleh buat pemerhatian. Daripada pemerhatian kita akan buat inference. Itu dipanggil pemerhatian menyokong inference. Kalau tak ada pemerhatian tak boleh buat inference. Buah petik C lebih sedap. Rasa petik C lebih sedap berbanding petik A, B dan D. Kenapa? Itulah dipanggil inference. Kerana ataupun sebab apa? Kerana ataupun sebab maka buah petik C lebih baik berbanding yang lain. Itu dipanggil inference. Kenapa? Kerana baka dia datang daripada baka pokok petik yang sangat baik. Tahan, kulat, dia cepat besar, buah dia manis, baka dia lebih baik. Itu dia sili baka. Kemudian baja yang banyak, itu dipanggil inference juga. Kemudian disiram dengan air, mendapat penjagaan yang baik oleh tuan dia dengan cara menyiram dengan air setiap hari. Okey, membubuh baja yang cukup, air yang cukup. Okey, baik, tengok sini. Pemerhatian dibuat dengan melihat kuantiti yang boleh diukur. Tadi saya dah beritahu, tinggi boleh diukur, berat boleh diukur, saiz boleh diukur. Okey, apa lagi yang boleh diukur? Keadaan dia sihat tak sihat, kita tak boleh ukur dengan alat tapi kita boleh lihat dengan mata kita. Okey, sebab tengok saya dah beritahu dah tadi iaitu kemahiran membuat inference mestilah munasabah logik. Iaitu yang munasabah logik untuk menerangkan sesuatu pemerhatian tadi. Kenapa
betik itu besar, kenapa saiz betik itu besar, kenapa rasa betik itu lebih sedap, kenapa betik itu berwarna kekuning-kuningan, kenapa betik itu berbau, wangi. Itu dia dipanggil tentang inference. Lihat dulu gambar, fikirkan 5 tadi, iaitu dari mata, kita boleh lihat tinggi dia, berat dia, kita boleh ukur. Kita lihat kepada saiz dia besar, kecil dia, panjang pendek dia, banyak biji ke tak banyak biji dia, apa lagi, berbulu ke, kulit buah dasar. Jadi daripada situ kita boleh bagi tahu tentang sebab kenapa sesuatu perkara itu berlaku. Kenapa betik asal kulit dia? Kenapa kulit itu kenapa buah betik itu kekuning-kuningan? Sebab kenapa buah betik itu banyak biji dia? Sebab itu dia dipanggil inference. Okey. Jika terdapat lebih daripada satu objek dalam rangsangan, inference perlu ditulis secara berbanding dengan contoh. Tadi macam saya bilang betik tadi ada 4. Mula-mula saya bagi 2, kemudian saya bagi 4. Jadi awak kena buat yang lain. Ataupun A, B, C, D sebut belaka kan. Kalau tak nak sebut belaka, tambah perkataan yang lain. Boleh ya? Okey. Baik, sekarang lihat muka surat 17 iaitu contoh soalan pokok ni. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan dengan menanam 2 anak pokok cili. Pokok P dan pokok Q. Kemudian dia siram 2 kali sehari, pagi dan petang. Pokok P diletakkan 100 gram baja, pokok Q letakkan 50 gram baja. Maksudnya pokok P banyak baja, pokok Q sikit baja. Jadi pemerhatian awak macam mana? Awak perhati pokok tu setiap hari. Kemudian selepas 5 hari, awak tengok, awak ukur dia punya ketinggian dia. Awak tengok bilangan daun dia, awak tengok besar batang dia, awak cium bau tak ada, dua-dua tak ada bau kan? Pokok ada. Okay. Awak sentuh daun dia, ada rasa kesat tak ataupun licin ke? Itu dipanggil pemerhatian. Telinga tak boleh dengar, telinga kan? Pokok ada tak boleh dengar dengan telinga kan? Okey, baik. Berdasarkan penyiasatan berikan satu pemerhatian. Pokok P lebih tinggi berbanding pokok Q. Okay. Kemudian kita guna ketinggian. Sekarang kita lihat kepada saiz. Saiz ini kita boleh guna perkataan lebar daun. Lebar daun P, lebar daun, nak tambah perkataan pokok P boleh. Lebar daun pokok P lebih lebar ataupun lebih besar berbanding pokok Q. Bilangan daun dia, bilangan daun pokok P lebih banyak berbanding pokok Q. Kita tak tulis dalam perkataan bilangan daun 2 kali, kita tak tulis sekali je. Bilangan daun pokok P lebih banyak berbanding pokok Q. Ada buah, bilangan buah pokok P lebih banyak berbanding pokok Q. Tapi katalah bilangan pokok Q, kita nak guna perkataan pokok Q pula. Alah, asyik pokok P je. Bilangan buah pokok Q sedikit berbanding pokok P. Ataupun bilangan daun pokok Q sedikit berbanding pokok P. Faham? Baik, lepas tu inference pula. Kenapa? Sebab apa? Kenapa pokok ini pendek? Tak boleh guna perkataan pendek, kita guna perkataan pendek dan rendah tak boleh. Ini pokok. Kita boleh guna perkataan ketinggian. Baik, kenapa pokok Q lebih rendah? Kurang tinggi. Bolehlah guna perkataan lebih rendah. Okey, boleh guna perkataan rendah dan tinggi. Baik, berikan inference anda. Kenapa? Dia terus cakap pemerhatian dia biasanya untuk pemerhatian kalau atas dah bagi pokok P lebih tinggi berbanding pokok Q, kita tak tulis dah bawah B. Kita tulis pokok P kerana, boleh tulis tepi ni, boleh tulis perkataan kerana. Tulis sini ya. Kerana, ya Allah. Tak pandai dah saya tulis sini. Tulis sini sebelah ni. Ataupun guna perkataan sebab.
Sebab pokok P mendapat lebih banyak baja berbanding pokok Q. Pemerhatian biasa orang tulis ini dulu supaya tak silap panduan dia. Pokok P lebih tinggi berbanding pokok Q kerana pokok P mendapat lebih banyak baja berbanding pokok Q. Okay. Faham? Baik. Kalau awak buat pokok sebab, awak tulis perkataan sini sebab. Saya suka budak tulis perkataan sebab di sini ataupun kerana. Sebab pokok P mendapat lebih banyak baja berbanding pokok Q. Boleh dapat jawapan, markah, dapat 1 markah. Awak nak tulis pokok P mendapat lebih banyak baja berbanding pokok Q. Tak nak tulis pemerhatian. Tak apa, dapat dah 1 markah. Awak tulis pokok P lebih tinggi berbanding pokok Q sebab pokok P mendapat lebih banyak baja berbanding pokok Q. Okey, itu dapat markah benar. Okey. Kemudian, kenapa dia kata tolak jawapan jumlah air atau jumlah siraman atau jumlah udara yang dia terima? Kenapa kena tolak markah ni? Tak dapat markah ni. Sedangkan jawapan dia logik. Air yang mencukupi, siraman yang mencukupi, kenapa? Kerana dekat depan ni dia dah ada tulis. Dia dah tulis kat sini. Dia dah siram 2 kali sehari. Dia dah bagi sama banyak air dah 2 kali sehari. Jadi jawapan untuk jumlah siraman tak boleh. Ya, sebab sama banyak. Okey. Kemudian apa lagi jawapan yang betul di sini? Inferen. Kerana dia cakap sekumpulan murid menjalankan seperti atas menanam 2 pokok cili, pokok P dan pokok Q. Pokok ni disiram 2 kali. Ada tak diberitahu letak kat mana? Mungkin pokok P dia tanam di kebun. Pokok Q dia tanam di mana? Pokok Q ditanam di tepi bilik darjah. Jadi adakah dia mendapat cahaya matahari yang mencukupi? Kalau pokok P, kita boleh andaikan sini bahawa pokok P mendapat cahaya matahari yang mencukupi atau pokok P mendapat cahaya matahari yang cukup. Pokok P mendapat lebih banyak cahaya matahari berbanding pokok Q. Kerana pokok Q kita letak tepi bilik darjah. Tepi bilik darjah kita kurang mendapat cahaya matahari. Pokok P kita letak kat kebun. Pokok P kita letak kat padang. Ataupun pokok P kita letak di kawasan yang banyak cahaya matahari. Di mana? Di mana-mana sahaja. Jadi kita boleh buat jawapan pokok P mendapat lebih banyak cahaya matahari berbanding pokok Q, atau boleh guna perkataan ayat pokok P mendapat cahaya matahari yang cukup berbanding pokok Q. Okey? Baik. 3 minit lagi ya. Saya pula untuk gambar yang kedua. Rangsangan, dipanggil rangsangan tadi adalah pokok ini pokok sebenarnya. Tengok ni ya. Azim menjalankan menyiasatan dengan biarkan sepohon pokok di bawah cahaya matahari disiram selama 1 bulan. Okey, Raja di bawah menunjukkan pemerhatian Azim selepas sebulan. Dia tengok kenapa pokok telah layu. Dia kata pokok telah layu. Kita tak perlu guna perkataan berbanding kerana pokok ni satu sahaja. Pokok telah layu, pokok tidak sur, atau apa lagi pemerhatian yang kita perhatikan. Daun pokok berwarna kekuning-kuningan, batang pokok telah mengecut. Lagi apa? Daun pokok telah gugur. Lagi apa lagi yang boleh perhatikan? Berdasarkan pemerhatian, berikan influence anda. Pokok tidak dapat air. Okey. Okey, Aileen, stop presenting. Tekan sebelah kanan saya. Present balik semula. Present now. Ya. Habis dah stop sharing ni. Tu betul lah ada tu. Suara. Dia nak buka tu. Ni suara ni kena tutup suara. Hilang lagi ni.
Hello, Igo. Hello, Igo. Nampak tak? Okey, nyatakan presenting ya. Kalau awak tekan presenting, nanti awak tak dapat tengok Cikgu, apa yang saya nak bagi tahu awak ni. Ni kalau nak soalan ke apa? Okey, tengok sini yang ni ya. Tengok sini, saya beritahu tentang yang ni tadi. Semua saya tadi tanpa disiram selama 1 bulan. Kita selama 1 bulan. Pemerhatian dia yang pertama, awak boleh lihat dengan mata awak iaitu pokok telah layu. Kita tak perlu tulis perkataan berbanding kerana satu pokok saja. Baik. Yang kedua, apa lagi awak boleh lihat dengan mata awak iaitu bilangan daun semakin berkurangan. Ataupun awak boleh tengok di situ bahawa daun telah berguguran. Kemudian awak boleh tengok kepada warna dia. Warna daun kekuning-kuningan. Batang pokok mengecut. Okey, baik. Kemudian apa evidence dia? Kita akan tahu dah tadi iaitu pokok tidak mendapat air yang cukup. Cikgu, muka surat Pokok berapa? tidak mendapat air. Muka surat berapa? 17 tadi. Awak nampak tak? Nampak tak soalan 2? Saya nampak cikgu. Cikgu baru masuk. Alhamdulillah. Dah faham ya? Apa pemerhatian tadi? Pokok telah layu, daun pokok berguguran 2, yang ketiga batang pokok mengecut, yang keempat daun pokok berwarna kekuning-kuningan, yang kelima apa lagi? Bilangan daun pokok telah berkurangan. Yang keempat yang kelima, yang keenam boleh lagi dah tengoklah. Bau tak boleh sebab pokok tu kita tak boleh nak bau. Rasa kita nak rasakan pokok daun telah menjadi kering. Kemudian inferensi adalah tengok pada ayat tadi. Dia kata tidak disiram selama 1 bulan. Tak disiram dia tak cakap bukan air kan. Jadi awak boleh gunakan air. Tak disiram betul lah awak siram dengan air. Takkan awak siram dengan minyak. Betul tak? Kan? Takkan awak siram dengan pasir. Tentulah awak siram dengan air. Jadi pokok tidak mendapat air, boleh diterima. Pokok tidak mendapat air yang mencukupi, juga boleh diterima. Inilah jawapan dia. Tak dapat air, baja. Boleh tak guna perkataan baja? Tak sesuai kerana betul lah dia tak dapat baja. Tapi kalau tidak dapat air dan cahaya matahari yang cukup, pokok akan mati. Boleh tak perkataan pokok telah mati? Boleh. Boleh juga kerana pokok telah tidak disiram selama 1 bulan, bukan 1 minggu. 1 bulan pokok telah mati. Okey, baik. Sekarang kita lihat kepada soalan nombor 3. Nombor 3 dah buat kan? Nombor 3 dah ada. Nombor apa yang ada? Muka surat 19. Okey, tengok muka surat 19. Latihan nombor. Okey, latihan nombor modul 6. Latihan modul 6 ni saya bagi tahu. Rangsangan yang diberi adalah jadual. Okey. Saya dah bagi tahu tadi, kalau tak ada gambar, ada jadual, ada graf. Atas tu dia dah bagi graf. Okay. Catatan pemanasan air. Jadi dia dah bagi suhu air tetap, tidak berubah. Okay. Baik, kemudian apa sebabnya? Beri reference kamu kerana air telah mencapai takat didih. Takat didih adalah 100 darjah Celsius. So tengok rata je 20 minit, rata dengan 25 minit, 30 minit. Air tidak boleh mencapai suhu lebih daripada 100 darjah Celsius kalau kita tambah garam. Kalau kita tambah garam dia boleh mencapai 110 darjah Celsius. Selain daripada tu, takat didih dia adalah 100 darjah Celsius. 90 darjah Celsius bukan takat didih. Okey?
Baik, air akan mendidih pada 100 darjah Celsius. Pada takat tu baru awak boleh minum, kuman telah mati. Okey. Tapi kalau cacing pita dia memerlukan 300 darjah Celsius untuk mati. Okey. Jadi kalau keluar rumah pakailah kasut atau slipper supaya tidak dijangkiti oleh cacing pita. Baik, cuba tengok sini. Tengok jadual ni. Setengah syarikat mengambil jalan mudah untuk membuang sisa kilang mereka ke dalam sungai. Pada pendapat kamu, dia tanya pendapat awak, adakah tindakan syarikat itu boleh diterima? Jawapan dia ya atau tidak. Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalau jawab ya, kena ada kenapa, kerana atau guna perkataan sebab. Jadi dia kata sebab sisa kilang akan mencemarkan air sungai. Lagi, sisa kilang berbahaya kepada kesihatan manusia. Lagi, apa dia? Apa lagi yang logik yang boleh kita terima membuang sisa ke dalam air sungai? Kerana haiwan-haiwan akuatik iaitu haiwan-haiwan di dalam air akan mati ataupun apa lagi ya? Tumbuh-tumbuhan di dalam air akan mati. Udang mati, ikan mati. Boleh tak penduduk kampung hilang pendapatan? Mereka penduduk kampung tak akan mendapat pendapatan iaitu udang tak ada, ikan tak ada, air sungai telah tercemar, nak minum air pun tak boleh, nak basuh pakaian pun tak boleh. Okey, itu yang dipanggil mencemarkan air sungai. Baik, cuba tengok sini. Soalan latihan modul 6. Awak buat latihan modul 6 dengan latihan 2 ni. Ada berapa latihan awak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Untuk hari ini awak buat 4 latihan dulu. 1 sampai 4. Ya. Yang tadi saya dah terangkan. Jadi awak buat 4 latihan dulu. Setiap jawapan post kepada cikgu, PM kepada cikgu secara personal supaya tak banyak sangat. Nak personal ke? Okey, personal ya masing-masing. Baik, sekarang saya terang yang ni. Aiman dan Aidil menjalankan 2 aktiviti berbeza selama 10 minit. Selepas 10 minit, kadar pernafasan kedua-dua Aiman dan Aidil direkodkan dalam jadual 1. Dia bilang berapa kadar pernafasan dia. Yang ini awak kena guna jam randik. Okey. Baik. Kena ambil masa 10 minit, kemudian baru kira pernafasan. Baik. Baik. Berdasarkan penyiasatan, berikan satu pemerhatian. Dia dah bagi dah situ pemerhatian. Ini kena guna perkataan berbanding. Kena guna perkataan, mulakan dengan perkataan, ada dah sini, dia dah tolong awak dah. Nampak? Tu nampak? Apa yang direkodkan adalah kadar pernafasan Aidil dan Aiman, direkodkan dalam jadual. Okey. Awak boleh mulakan dengan perkataan kadar pernafasan. Saya tak boleh tolong dah lah yang selebihnya. Awak mulakan perkataan dengan kadar pernafasan. Ini adalah boleh ubah bergerak balas. Belah kanan tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya, awak jangan percaya sangat. Biasanya, normally sebelah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu apa yang direkod, iaitu pemerhatian, apa keputusan, penyiasatan, itu adalah sebelah kanan tu yang dipanggil pemboleh ubah bergerak balas. Ya, ke sebelah kanan. Sebelah kiri adalah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu murid. Apa kita guna perkataan bilangan murid ataupun keadaan murid, jantina murid. Sini kita guna perkataan murid saja. Kemudian kadar pernafasan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Oleh tanda kat situ, tulis PB, PM. Murid adalah PM, pemboleh ubah manipulasi. Kadar pernafasan adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB. Kadar pernafasan ni adalah, sekali lagi cikgu beritahu, iaitu apa yang direkodkan, keputusan penyiasatan ataupun apa yang berlaku. Pada apa yang berlaku tadi, kita berikan satu pemerhatian, iaitu itulah kadar pernafasan lah, apa yang berlaku. Apa yang berlaku ialah kadar pernafasan siapa?
Okey? Kadar pernafasan siapa lebih berbanding okey, cikgu dah tolong dah ya. Baik, sekarang sebab inference, berikan inference anda. Bila dia kata berikan inference tu, okey, apa sebab dia? Kalau kadar pernafasan dia rendah, cikgu tolong bagi jawapan dekat awak. Kalau pernafasan dia tinggi, apa sebab dia? Saya boleh terima banyak sebab. Okey ya? Okey. Sebab apa? Sebab apa kadar pernafasan orang seorang tu tinggi, seorang lagi tu rendah? Tu lebih apa? Tu lebih apa? Kenapa dia lebih? Kenapa yang tu kurang? Tu sebab dia. Ya, soalan yang pon. Saya dah suruh buat hari tu. Okey, membunyikan horn. Sewaktu dia sedang melintas jalan, rangsangan gambar. Berikan satu pemerhatian. Okey, cikgu boleh tolong kat sini, iaitu rangsangan dia adalah gambar ni, nampak dekat sini anak panah, budak perempuan ni terlompat. Kenapa? Dia terkejut. Okey. Perkataan dia adalah gerak balas Ayuni, iaitu Ayuni melompat ke tepi jalan apabila terdengar bunyi horn kereta. Okey. Ataupun Ayuni menjerit ketakutan, saya boleh terima. Ayuni menjerit ketakutan apabila mendengar bunyi horn yang kuat sewaktu dia sedang melintas jalan. Boleh guna perkataan horn sewaktu dia sedang melintas. Boleh guna perkataan ni. Okey. Ambil perkataan atas ni. Susun dia jadi elok. Boleh difahami. Jadi satu ayat yang boleh difahami. Berdasarkan pemerhatian berikan inference anak. Kenapa dia terlompat tu? Kenapa dia melompat tu? Kenapa? Inference awak. Okey. Yang pertama, kalau tak melompat apa jadi kat awak? Melempung kena langgar, betul tak? Jadi kenalah bagi tahu bahawa kenapa awak melompat ke tepi? Kenapa awak terkejut? Refleks awak ialah, tindakan refleks awak ialah awak melompat ke tepi jalan. Apa yang awak boleh perhatikan di sini ialah Ayuni terkejut. Ayuni terperanjat sampai dia melompat ke tepi jalan. Okey. Dia nak melintas jalan, tapi dia terkejut punya horn kereta. Baik. Yang ketiga, terdapat signifikan aktif mengambil bahan terlarang seperti darah steroid nak besarkan badan, meningkatkan kecerdasan mereka semasa bertanding dalam acara sukan. Pada pandangan kamu, apakah tindakan itu wajar? Ya ke tidak? Baik. Kalau awak rasa ya, bagi sebab. Kenapa? Kalau rasa tidak, bagi sebab. Kenapa tak boleh? Okey, baik. Kemudian yang ini pula. Rajah di bawah menunjukkan perlakuan beberapa jenis haiwan. Berdasarkan rajah ini, apakah pendapat yang kau boleh perhatikan? Yang pertama ni kerbau. Kubah. Yang ni kerbau. Perkataan kerbau ni ialah dia berendam atau berkubang di dalam lumpur. Yang ini pula rhinoceros badak sumbu sedang berkubang dalam lumpur juga. Ini semua dalam lumpur ni. Okey. Baik. Ni lumpur ya, dia berkubang dalam lumpur, tak boleh highlight pula. Okey, yang ni berkubang di dalam lumpur. Pemerhatian dia ialah siapa berkubang di dalam lumpur? Beberapa jenis haiwan. Okey. Adakah apakah yang dapat kau perhatikan? Adakah ini walaupun dua keping gambar, adakah ianya guna perkataan berbanding? Perkataan berbanding ke tak ni? Ya. Tidak. Sama je kan dua-dua. Kubang belaka dua-dua dalam lumpur. Kan? Jadi apakah inference kamu tentang perlakuan haiwan-haiwan ini?
Dia katalah tentang perlakuan haiwan-haiwan ini, dua sifat yang sama. Sifat dia adalah dia berkubang di dalam lumpur. Tu sifat semula jadi dia tu. Okey. Apa sebab berkubang dalam lumpur? Kotor tu. Apa dia duduk dalam lumpur tu? Kotor. Okey. Kulit dia ke dia nak jaga? Matikan kutu ke pada badan dia, sebab dia tak boleh dia tak boleh urus badan dia macam kita. Apa penjelasan yang logik, yang munasabah, awak boleh tengok pada internet, awak boleh cari jawapan pada buku macam-macam. Cikgu dah bimbing ya. Baik, yang kelima, Pak Ali membeli surat khabar lama dari rumah. Membeli surat khabar lama dari rumah rumah, maksudnya surat khabar buruk lah. Beliau menggunakan ukuran jengkal. Sebagai ukuran seperti darjah 3, dibawa untuk mengukur ketebalan surat khabar lama yang dibeli dari orang ramai. Dia guna jengkal. Jengkal. Sama tak jari Pak Ali dengan jari ayah awak? Jengkal Pak Ali dengan jengkal ayah awak, sama tak? Kalau awak rasa sama, awak jawablah jawapan ni. Adakah penggunaan unit jengkal sesuai? Adakah jengkal Pak Ali dengan jengkal awak sama tak? Kalau awak rasa sama, awak jawab ya. Kalau awak rasa tak sama, awak jawab tidak. Jangan jawab dua-dua sekali. Ya apa ya, tidak apa awak tik. Tak boleh. Ya. Awak tak boleh buat dua-dua. Kena buat satu je. Kemudian jawapan awak, alasan awak kalau awak jawab ya. Ya kenapa? Jangan ya jawab tidak. Ya. Kenapa ya? Kerana jengkal Pak Ali dengan jengkal saya sama je. Sama ukuran yang standard. Itu. Sama tak ukuran jengkal awak dengan jengkal Pak Ali? Jengkal adik awak dengan jengkal adik awak baby tu yang baru lahir tu sama tak dengan jengkal Pak Ali? Kalau awak beli surat khabar, awak beli surat khabar, awak nak jengkal Pak Ali ke awak nak jengkal adik baby awak tu? Harga sama je RM1. Apa yang beli sama? Yang adik awak jual ke yang Pak Ali jual? Kalau adik awak dapat sikit. Yang kalau Pak Ali awak dapat banyak. Berikan alasan awak. Kenapa alasan awak jengkal ini ya sesuai digunakan ataupun tidak sesuai digunakan. Ya. Soalan nombor 6, Siti ada masalah. Dan nombor 5 dah ya? Okey. Awak buat macam okey. Cikgu dah 5, nanti tak terang ada ya yang lain. Baik, setakat ni sajalah. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada awak dan semua orang yang mendengar, dan cikgu harap selepas ni awak faham. Walaupun kita tidak tentang membuat pemerhatian dan inference, walaupun kita tidak belajar di sekolah bertemu muka, tapi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tadi awak telah buat catatan dan awak baca catatan awak semula, baca balik yang saya beri tadi, catat kat tepi tu, conteng kertas modul tu. Saya memang suka kalau awak conteng elok lah. Maksud saya coret, bukan conteng, coret, catat di tepi-tepi modul awak tu, kat tempat yang kosong tu, coretkan semua nota yang awak tahu tu. Ya, baik. Sekian saja untuk hari ini. Yang baik tu semua datang dari Allah, yang semua yang buruk tu datang daripada diri dan kelemahan saya sendiri. Yes. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Boleh soal. Bye-bye. Bye cikgu. Bye. Okay, dah gerak lu apa Roger? Roger.